Tan Sri dapat haji akbar yang mabruk. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bajet yang telah pun dibentang oleh Menteri Kewangan dan juga Perdana Menteri telah pun dikemukakan ke Parlimen ini dengan sejumlah 273.9 bilion dan dengan meletakkan unjuran pendapatan yang akan diperolehi oleh negara pada kadar-kadar yang telah pun disebut di dalam pembentangan bajet baru-baru ini. Cuba saya ingin mendapat penjelasan daripada pihak kerajaan daripada apa yang saya baca dalam anggaran hasil kerajaan persekutuan 2015 ini. Antaranya ialah apa yang disebut iaitu hasil-hasil daripada cukai, hasil bukan cukai dan sebagainya. Dan termasuklah hasil cukai itu ialah hasil cukai pendapatan syarikat korporat, iaitu termasuk petroleum. Dan dicatatkan dalam muka surat 3 buku anggaran hasil ini, cukai pendapatan petroleum ini dijangka dikatakan menyusut 5% dengan kerajaan mengunjurkan pengurangan itu disebabkan oleh anggaran purata harga minyak mentah yang sederhana, iaitu daripada USD 115 dolar satu tong pada 2013 iaitu kepada harga 110 satu tong. Ini bermakna bahawa unjuran yang kerajaan buat untuk 2015 hasil pendapatan daripada cukai petroleum ini ialah pada kadar harga 110 satu tong. Maknanya bajet ini juga mengambil kira pendapatan daripada petroleum ini sama ada cukai dan juga yang lain-lainnya ialah dengan mengambil kira harga 110 US dolar satu tong. Tetapi apa yang berlaku pada hari ini, kalau kita lihat dalam laporan-laporan yang dibuat oleh Nasdaq dan juga Bloomberg 2 hari semalam, menunjukkan bahawa trend penurunan itu berterusan. Penurunan harga minyak ini berterusan. Kalau harga WTI untuk bulan November akan datang, ini pun sudah diunjurkan kejatuhannya sebanyak 91 sen kepada 84.83 US dollar satu tong. Begitu juga dengan harga minyak Brent, iaitu akan turun pada 79 sen kepada 88.10 US dollar. Jadi saya nak dapatkan penjelasan daripada pihak kerajaan bagaimana kalau trend penurunan harga minyak ini berterusan, bagaimana kedudukan belanjawan negara kita ini dengan unjuran pendapatan yang dijangka oleh pihak kerajaan berasaskan kepada harga minyak 110 US dolar satu tong, sedangkan sekarang ini pun sudah pun berada pada kadar 84 ataupun 85 US dolar satu tong. Jadi kebimbangan saya nanti bahawa ianya akan membawa kepada kerajaan akan terus mengurangkan subsidi kepada rakyat, khususnya subsidi pada harga minyak untuk mengelak daripada tampungan kekurangan pendapatan yang diperolehi oleh kerajaan melalui hasil petroleum yang sudah pun diunjurkan berasaskan kepada 110 US dolar satu tong. Sebab penganalisis membuat analisis mereka menunjukkan bahawa trend ini akan terus menurun dan kebimbangan sampai kepada 2015 harganya lebih rendah ataupun pada kedudukan 84 ataupun 85 US dollar. Jadi kalau 110 dengan 85 itu maknanya satu yang agak banyak, hampir 15 dolar satu tong kita mengalami kekurangan daripada hasil pendapatan yang diunjurkan oleh kerajaan. Jadi saya minta penjelasan daripada pihak kerajaan apakah nanti kebimbangan juga kerana selepas ini akan ada bajet tambahan seperti mana yang berlaku sebelum ini. Paling kurangnya purata setahun kadang-kadang 2 kali kita akan diminta untuk meluluskan bajet tambahan.
Yang keduanya, saya juga ingin... Tan Sri Speaker, minta penjelasan. Oh. Terima kasih, Pokok Sedang. Saya tertarik dengan komen itu. Tertarik, baru-baru saya dapat WhatsApp dari kawan. Oil prices hit low. Sekarang oil price sudah sampai US dollar 82.17. Dan komen itu ialah OPEC not expected to reduce already reduced production. Apa komen Pokok Sedang tentang estimate dan jangkaan kerajaan? Ya, itu lagi membimbangkan. Mungkin itu laporan yang lebih terbaru. Ini saya pun tak sempat untuk nak menyemak pada pagi ini. Ini lagi membimbangkan kerana dia akan menjejaskan tentang perolehan ataupun pendapatan kerajaan. Sebab itu saya minta penjelasan daripada pihak kerajaan terhadap persoalan ini. Bermakna bahawa trend itu menurun, bukan saja 84, 85 tadi 80, 82. Satu perkara lagi yang saya nak dapatkan penjelasan daripada pihak kerajaan. Baru-baru ini CEO, Ketua Pegawai Eksekutif Petronas, Datuk Syamsul ada membuat kenyataan bahawa Petronas mungkin tangguh pelaburan sehingga 15 tahun, iaitu yang berkaitan dengan pelaburan Petronas di di Kanada, iaitu ekoran daripada kegagalan untuk pihak kerajaan membuat rundingan berkaitan dengan soal teks dengan negara tersebut, sedangkan pihak Petronas telah pun mengambil alih syarikat gas di Kanada dengan harga 15 bilion ringgit Malaysia. Dan sedangkan mereka tidak boleh nak beroperasi kerana rundingan berkaitan dengan soal teks yang masih belum selesai dibuat oleh pihak Petronas. Sedangkan apa yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sewaktu PM Perdana Menteri Kanada melawat Malaysia dalam 2013 menganggap bahawa apa yang langkah diambil oleh Petronas ini satu langkah besar untuk masa depan Petronas. Jadi sepatutnya bagi saya bahawa sudah pun ada rundingan dengan pihak kerajaan Kanada bagi menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan soal cukai, sama seperti mana pihak-pihak luar yang datang ke Malaysia ini selepas daripada mereka telah mendapat kejelasan daripada pihak berkuasa negara kita tentang pengecualian cukai yang bakal mereka perolehi. Jadi saya pun agak heran macam mana Petronas boleh pergi dan mengambil alih syarikat dengan 15 bilion dalam keadaan tak mengetahui terlebih dahulu tentang kadar-kadar cukai dan juga cukai-cukai yang bakal dikenakan terhadap mereka ataupun pengecualian-pengecualian sama ada boleh ataupun tidak. Maka sudah tentu ini sekali lagi akan merugikan negara kita yang sepatutnya kita akan mendapat hasil pendapatan yang lebih daripada pelaburan yang telah pun dibuat sebanyak 15 bilion, tetapi kata pada CEO Petronas mungkin kita kena tunggu sampai 15 tahun akibat daripada kelemahan kegagalan perundingan yang telah pun yang gagal dibuat oleh pihak Petronas dan juga oleh pihak kerajaan sendiri. Yang ketiga, saya ingin menyentuh soal muka surat 30 daripada pembentangan bajet ini berkaitan dengan soal memperkasakan agenda Bumi Putera. Isu yang nak saya bangkitkan di sini bahawa sudah berapa lama sejak daripada tahun 70-an sewaktu pelaksanaan dasar ekonomi baru sampai ke hari ini kita masih lagi bercakap ya baik, tetapi soalnya seolah-olahnya menunjukkan bahawa kita tak mendapat satu pencapaian yang baik untuk Bumi Putera di negara kita ini, khususnya kepada masyarakat dan orang-orang Melayu, sehingga menyebabkan Melayu terus menjerit, Bumi Putera terus menjerit, merintih, meminta peluang bukan sahaja daripada termasuk peluang-peluang daripada syarikat-syarikat kerajaan sendiri, JLC sendiri. Sebelum ini kita pernah dengar bagaimana Bumi Putera tidak berpuas hati terhadap layanan yang diberikan oleh Petronas terhadap Bumi Putera, hatta untuk membekal nasi lemak di stesen-stesen minyak Petronas sendiri pun
pengusaha-pengusaha nasi lemak bungkus ini berhadapan dengan masalah-masalah. Jadi sekali lagi dalam ucapan bajet, Perdana Menteri menggariskan yang berkaitan dengan agenda Bumiputra. Mungkin Perhimpunan Agung UMNO bulan sebelah ini pun sekali lagi perwakilan-perwakilan UMNO akan menjerit berkaitan dengan kegagalan JLC untuk turut memberikan bantuan kepada Bumiputra, khususnya kepada orang-orang Melayu. Saya nak tunjuk bagaimana baru-baru ini berkaitan dengan isu KLIA 2. KLIA 2. Sekali lagi Bumiputra berungut. Bumiputra berungut, orang Melayu merungut, mereka tak dapat peluang yang munasabah daripada pembinaan KLIA 2 dengan harga yang begitu tinggi dan sebagainya, sehingga bila merungut menjerit tambah lagi 6. Kalau tak menjerit tak tambah. Kalau tak menjerit tak tambah. Bila menjerit barulah MITI pergi berunding dengan Malaysian Airport dan sebagainya, dan pihak pengurusan kompleks tersebut, barulah ada pertambahan 6 peniaga Bumiputra. Itu pun kalau kita lihat bahawa dengan kadar sewa yang cukup mahal di kawasan tersebut. Jadi saya minta penjelasan daripada pihak kerajaan. Ini minta penjelasan. Apakah kerajaan tidak bersedia untuk memastikan supaya di KLIA 2 itu ataupun di KLIA yang lama diwujudkan satu ruang seperti bazar untuk peniaga-peniaga kecil untuk duduk di itu. Kita telah latih, kita tekun amanah ikhtiar dan sebagainya. Sampai bila mereka ni nak terus berada di kampung? Kenapa kita tidak bawa ke KLIA 2 umpamanya? Kalau nak letakkan dalam kedai yang seperti yang saya sebutkan tadi, mungkin sewanya terlalu mahal. Jadi kenapa tidak diletakkan macam satu bazar, kios untuk gerai-gerai yang kecil itu, untuk membolehkan mereka juga turut serta untuk meningkatkan keupayaan mereka. Boleh. Nanti saya belum habis. Tak, ini soal ini memperkasakan Bumiputra. Sorry, jempol. Sebab saya tertarik dengan ucapan yang hormat. Dia punya bising. Tan Sri. Boleh? Ya. Kusna, okey. Terima kasih Kusna, sahabat baik. Sekarang saya nampak dia memang baik hati. Ya, Tan Sri, terima kasih Tan Sri. Kusna ni memang baik hatinya. Tapi dia selalu terlepas pandang ni. Dia bilang khusus kepada Melayu. Kusna, tahu tak? Perlembagaan Persekutuan 153 izin. Kenapa selalu terlepas pandang? Kalau PAS juga memerintah kerajaan, dia hancur Sabah dan Sarawak. Semua terlepas pandang. Boleh tak? Dia yang Kusna sentuhkan KLIA 2, KLIA 1. Panggillah juga Bumiputra Native dari Sabah. Boleh tak? Susah. Jangan terlalu lepas pandang ni. Ya. Ini sensitif. Kusna. Baik, makasih. Terima kasih. Ya, Kusna selalu pergi Sabah nanti. Ya. Kita sekat Kusna masuk Sabah baru tahu. Jangan sekat saya. Ini dah dia Tan Sri, BN ni politik ugut. Bila saya tak sebut orang ugut je. Macam PM ugut orang Cina, ugut MCA. Ini sama juga. Ini sudah berjangkit ini. Putatan. Saya setuju dengan Putatan. Sebab itu saya sebut tadi bahawa soal mengagenda Bumiputra. Bila sebut isu Bumiputra itu meliputi masyarakat Bumiputra yang lain daripada Melayu. Cuma saya khusus nak minta penjelasan daripada orang Melayu. Nanti dulu, saya tak bagi lagi, okey? Saya belum lagi. Sebab itu bagi saya bahawa sebab itu saya katakan bahawa mereka yang dilatih melalui tekun amanah ikhtiar, termasuk Tan Sri, saya perlukan penjelasan yang berkenaan dengan apa yang orang Melayu bagi kata tentang Tan apa Sri, boleh bagi yang cakap di perhimpunan saya tak bagi pada dia. Jadi dia ganggu saya. Macam mana ni? Dia tidak suka dengar yang bermakna perkataan ugut itu. Mungkin itu. Dia memang ugut, Perdana Menteri memang ugut. Apa yang dia cakap ugut itu? Apa yang ugut? Apa yang PM cakap? Apa yang PM cakap di perhimpunan MCA? Okey, macam mana dikatakan ugut? Duduklah. Bukan apa yang PM cakap. Kenapa PM cakap kalau buat tuntutan daripada kerajaan jangan sokong Pakatan Rakyat, itu ugut lah. Itu bukan yang dia cakap. Sedangnya dia hanya kata bahawa kerajaan dah bantu masyarakat Cina, harap masyarakat Cina juga sokong
kerajaan. Itu saja. Ini bukan ugut. Ini tipu ni, MCA Ini tipu bukan ni. ugut. MCA tak berani lawan Perdana Menteri. Ini MCA tak bukan berani ugut. lawan UMNO, tipu tu. Okey, Sila, sila. Fokus, Nak. Duduklah, Sila, duduk. teruskan. Duduklah. Duduk. Ini MCA ni mudah melenting. Benda itu sudah dilapor oleh media dan sebagainya. Ini semua orang tahu lah. Satu Malaysia orang tahu. Satu Malaysia orang tahu. Sebab itu saya sebut tadi bahawa balik kepada agenda Bumiputra. Saya kata apa salahnya kalau di KLIA 2, KLIA ataupun di mana-mana itu diletakkan bala-bala untuk membawa peniaga-peniaga yang dilatih melalui tekun amanah ikhtiar termasuk Bumiputra yang bukan Melayu untuk berada di situ. Kalau baru kita nampak lihat bahawa kejayaan kepada program-program tekun amanah ikhtiar untuk mengangkat agenda Bumiputra ini khususnya kepada peniaga-peniaga Bumiputra ke komplek-komplek yang besar seperti itu. Yang keduanya yang keempatnya saya nak minta penjelasan daripada pihak kerajaan. Ini isu syarikat Bumiputra. Satu syarikat yang bernama Seri Melan Sendirian Berhad. Seri Melan Sendirian Berhad. Saya nak dapat penjelasan daripada pihak kerajaan, iaitu syarikat ini telah pun memperolehi projek digital autopsi teknologi untuk PPUKM, iaitu untuk kita panggil bedah siasat mayat, jenazah, tanpa perlu lagi kepada pembedahan, tapi menggunakan satu alat elektronik digital untuk mempercepatkan dan juga ini mengelak daripada penyiksaan ke atas mayat tersebut. Saya agak heran kenapa kerajaan selepas memberikan tender ini kepada syarikat Seri Melan Sendirian Berhad yang merupakan antara penasihat syariahnya ialah Mufti Perak, Tan Sri Haji Harusani. Dia merupakan penasihat syariah kepada syarikat Seri Melan ini. Isu dia ialah kenapa selepas daripada tawaran itu telah pun dibuat sebanyak 40 juta diterima oleh UKM, tetapi akhirnya kita lihat bahawa program itu telah pun dialih kepada satu syarikat lain, iaitu kepada Infobelly. Diberikan balik kepada Infobelly. Sedangkan syarikat ini sebenarnya syarikat Seri Melan ini sudah pun dilantik secara perjanjian untuk menjadi ejen kepada Infobelly, tetapi dialah yang mendapat projek tersebut, tender tersebut, dan dia hanya menjadi ejen untuk Infobelly membekalkan alat-alat ini yang dibangun kononnya yang dibangun oleh satu anak syarikat kepada Infobelly Life Science Berhad, iaitu iGene, satu syarikat yang bernama syarikat iGene yang juga kerajaan juga sendiri telah pun terlibat dalam pelaburan dalam iGene ini. Malah iGene ini telah pun syarikat iGene ini, iaitu anak syarikat kepada Infobelly ini, hanya bermodal RM2, tetapi mendapat geran daripada MOSTI pada tahun 2005, 5.42 juta, Mifcat tahun 2007 sebanyak 7.5 juta, dan Akademi Inovasi Malaysia AIMS tahun 2012 sebanyak 70 juta. Jadi saya agak heran kenapa tiba-tiba syarikat Seri Melan itu tadi, sebuah syarikat yang diusaha oleh usahawanita, seorang wanita, apa yang saya simpati lagi ialah dia merupakan ibu tunggal, ibu tunggal, dan Perdana Menteri telah pun bersetuju. Perdana Menteri sendiri di bawah Kementerian Keuangan bersetuju untuk
memberikan projek ini kepada Seri Malan, kepada Seri Malan. Tetapi kenapa Perdana Menteri sendiri apabila telah pun memberikan projek itu kepada Seri Malan tidak boleh mempertahankan untuk seterusnya projek itu diperolehi oleh Seri Malan? Dan kenapa perlu ada pertukaran dan perubahan kepada Info Valley? Sedangkan kesalahan itu bukan kesalahan Seri Malan. Kesalahan Info Valley yang sudah pun melalui termaktub dalam perjanjian untuk membuat satu demonstrasi tentang peralatan tersebut kepada pihak SUKM, Hospital apa nama Universiti Kebangsaan, Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan. Jadi sepatutnya syarikat ini yang salah. Bukan salah kepada Seri Malan, tetapi tiba-tiba apabila Info Valley ini yang mungkin mempunyai hubung kait dengan pelaburan-pelaburan yang dibuat oleh pihak kerajaan ini terus pergi dan akhirnya projek itu diberikan kepada Info Valley. Info Valley bukan syarikat. Saya bukan soal nak bincang soal Bumiputra, syarikat bukan Bumiputra ataupun tidak, tetapi kenapa diinayai? Sedangkan dalam ucapan bajet Perdana Menteri nak mengagenda Bumiputra, sedangkan seorang usahanita, ibu tunggal diinayai seperti ini oleh Kementerian Keuangan. Saya ada file yang cukup lengkap, yang boleh saya sebut satu persatu, tapi saya nak minta penjelasan daripada pihak kerajaan dan saya sedia untuk bersoal jawab dengan Menteri Keuangan dalam isu ini kerana saya mempunyai file yang cukup lengkap, dokumen-dokumen yang cukup lengkap berkaitan dengan Seri Malan yang telah pun memperolehi projek ini. Jadi ini suatu yang harus diperjelaskan oleh pihak kerajaan kepada kita semua. Namun begitu Tan Sri Yang di-Pertua akhirnya sekali ialah berkaitan dengan projek ini juga. Sampai sekarang Info Valley sendiri pun tak boleh nak buat apa. Sedangkan Info Valley telah pun menerima geran daripada kerajaan, daripada MOSTI 5.42 juta, MEFCAT tahun 2007 7.5, AIMS 2012 70 juta. Sedangkan syarikat ni syarikat 2 ringgit. Saya katakan bahawa yang dapat itu syarikat yang bukan Bumiputra. Pokok senar. Ya, boleh pokok senar minta kementerian memberitahu parlimen siapakah pemilik syarikat tersebut yang ada RM2, syarikat RM2 ni, tetapi mendapat bermacam-macam sokongan keuangan daripada kerajaan, tetapi akhirnya tidak membuat kerja yang sepatutnya dilakukan. Boleh pokok senar tanya supaya nama-nama mereka ni didedahkan supaya kita dapat membantu pemilik ini kalau dia ada masalah kemudian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya setuju. Sepatutnya kerajaan memperjelaskan siapa pemilik syarikat ini dan apa istimewa syarikat ini sehingga dia boleh mendapat begitu banyak geran daripada pihak kerajaan, tetapi dari segi pulangan balik kepada negara tidak diperolehi, dan ini suatu yang sangat malang. Syarikat ini untuk pengetahuan Dewan, selama tempoh 7 tahun pendapatan syarikat itu daripada 2006 sampai 2012 hanya 5 juta. Syarikat ini bergantung kepada pelaburan kerajaan. Selama tempoh 7 tahun 2006 sampai 2012 kerugian terkumpul ialah 5 juta lebih. Dan selama tempoh 7 tahun 2006-2012 syarikat ini hanya membayar cukai RM199. 199 ringgit. Jadi saya agak sedih dengan usaha Nita Seri Malan ini yang terinaya. 4 minit lagi. 4 minit lagi? Awak Memang pokok senar tidak sedar kenapa pokok senar yang bercakap. Bukan saya boleh sambung petang. Saya ingat Tan Sri. Kalau pokok senar lagi bercakap begitu, pendek lagi lah. Allah. Banyak perkara. Daripada atas pokok sampai ke pedu pokok, Tan Sri. Jadi saya minta penjelasan daripada pihak kerajaan. Jadi yang kelima, saya juga dah dapat penjelasan daripada pihak kerajaan berkaitan di bawah muka surat
muka surat kaitan dengan GST ni, muka surat 9. Saya katakan bila Menteri Kewangan juga Perdana Menteri mengatakan bahawa dalam tahun 2005 GST dengan pelaksanaan GST hasil kutipan dianggar berjumlah 23.2 bilion. Walau bagaimanapun sebagai kerajaan yang prihatin kita telah mengecualikan sebilangan barangan yang keseluruhannya dianggar 3.8 bilion. Tetapi saya katakan bahawa pengecualian barangan itu dia bukan hanya untuk orang biasa, untuk orang bawah, orang miskin, penulis getah. Syed Mokhtar pun dapat. Vincent Tan pun dapat. Vincent Tan pun dapat umpamanya harga minyak yang tidak di GST, RON 95. Saya katakan bahawa bukan anak muda yang pakai motor Kapcai yang dapat pengecualian GST. Hatta Syed Mokhtar juga akan dapat pengecualian GST kalau dia pakai RON 95. Jadi apa keistimewaannya? Pengecualian cukai ini, keistimewaan pengecualian cukai GST, keistimewaan kepada orang yang berpendapatan yang dulunya memang dia tak tersenarai, 85% yang tak tersenarai sebagai pembayar cukai pendapatan. Apa keistimewaannya daripada pengecualian cukai ini? Jadi tak ada apa satu yang istimewa. Baik. Ekonom daripada itu juga, kerajaan juga kata bahawa dia juga kehilangan 13.8 bilion daripada pelaksanaan SST. Pasal apa nak kata dia kehilangan sedangkan GST katanya mengganti SST. Jadi janganlah bawa satu angka yang menunjukkan bahawa dia hilang. Kalau begitu, okey kekallah SST, kita kekal SST. Tak hilanglah 13.8 bilion. Tak payah laksana GST. Kenapa? Kenapa pengiraan ini nak dikira sebagai satu kehilangan sedangkan Perdana Menteri sendiri mengatakan bahawa daripada GST ini kita akan dapat 23.2 bilion. Jadi 23.2 bilion itu termasuklah daripada hasil-hasil yang sudah terangkum daripada kehilangan SST. Jadi tak hilang tapi bermakna bahawa mendapat satu pertambahan pendapatan daripada 13.8 bilion itu menunjuk kepada naik sampai pada 23.2 bilion. Jadi saya agak kecewa dengan satu manipulasi kepada angka ini yang dibuat oleh pihak kerajaan seolah-olahnya dia hilang. Saya nak katakan bahawa kalau dia anggap bahawa kerajaan anggap kehilangan 13.8 bilion daripada SST, okey, tak payah laksana GST, kamu akan terus dapat SST. Jadi saya pun bersetuju. Saya percaya ahli parlimen semua bersetuju kita kekal SST. Kita tak payah laksana GST. Sebab apa? Sebab kerajaan tak mau hilang 13.8 bilion. Jadi saya harap bahawa kerajaan harus telus terhadap ini kerana Menteri yang di-Pertua, saya nak tanya sikit tentang logic mathematics. Yang berhormat saya tak ada masa. Minta maaf. Saya pun minta Perdana Menteri pun boleh masuk kelas matematik lain untuk membuat perkiraan maknanya supaya bahawa kehilangan itu sebenarnya tak hilang ataupun memang kerajaan pun ada kepakaran untuk buat penipuan akaun buat penipuan akaun nak tunjuk kata bahawa oh ini hilang padahal dapat 23 bilion lebih lagi. 23 bilion lebih. Sebab itu seorang pegawai Ketua Setiausaha Pembenaran kalau tak silap saya mengatakan bahawa kita tak boleh capital gain tax itu tak boleh laksana kerana kita masih dalam konteks negara membangun, kita memerlukan hasil yang banyak. GST ini akan mendapat hasil banyak. Bermakna bahawa GST itu untuk menambahkan hasil pendapatan negara. Bermakna bahawa kerajaan lebih mesra dengan syarikat-syarikat besar yang tak perlu membayar cukai yang besar melalui capital gain tax, tapi sebenarnya ambil cukai daripada rakyat kebanyakan ini, dan ambil cukai daripada rakyat kebanyakan untuk menambahkan jumlah kekayaan negara kita ini. Jadi kemudian Allah. Sila gulung yang bermakna. Ya, Sila gulung. Jadi nak gulung tak boleh sambung sikit lagi sambung. Itu sebab yang berhormat tadi terlupa kira-kira. Di mana yang berhormat mencadangkan orang pergi masuk kelas matematik, yang berhormat sendiri gagal untuk kadang-kadang kira kawan-kawan lain pun boleh bagi. Itu sebab. Boleh. Sila saya bagi dia 1-2 minit untuk golong. Ya. Sila. Baik, terima kasih Tan Sri yang baik hati. Yang sepatutnya dia bagi lagi lebih kepada
kepada saya untuk membolehkan saya memberikan satu yang lebih baik untuk masa depan negara kita ini. Jadi saya harap bahawa kebimbangan dan kerisauan rakyat ini perlu diberikan perhatian sebab dengan kenaikan harga barang yang melonjak kesan daripada kenaikan harga minyak dan bertambah dengan GST nanti, dan Perdana Menteri mengakui bahawa kesan GST hanya 1.8% kenaikan harga barang. Bermakna bahawa ini akan berlaku, kenaikan sudah pasti akan berlaku ditambah dengan kenaikan harga minyak. Jadi kalau dulunya beruk yang naik nyok tu, beruk naik nyok tu susah hati dengan tadi susah hati bila kerajaan memasarkan minyak masak kelapa sawit. Dia kata dia hilang pekerjaan. Tetapi susah hati rakyat sekarang ni lebih teruklah daripada beruk yang naik nyok dulu ni, sebab kenaikan harga barang lebih tinggi. Bermakna bahawa ketakutan rakyat tu lebih gayat daripada beruk yang duk atas pokok. Jadi saya kira bahawa ini suatu yang harus dilihat oleh pihak kerajaan. Dan akhir sekali, Tan Sri Yang di-Pertua yang baik hati, saya juga dapat penjelasan tentang projek perumahan belia, iaitu bagi perumahan belia yang 25 hingga 40 tahun, pendapatan isi rumahnya 10,000. Pendapatan isi rumahnya 10,000. Dan kerajaan akan berikan top up RM200 untuk bayaran bulanan mereka bagi rumah yang 500,000. Jadi saya nak dapat penjelasan. Seorang graduate yang keluar universiti, dia masuk perkhidmatan awam, bermula dengan gaji 2,250 lebih kurang, 2,250. Dia nak sampai, kalau dia seorang bekerja, dia nak sampai dapat 10,000 tu, sampai kalau maksimum berapa tu pun, dia tak dapat lagi 10,000, dia hanya dapat 9,000 lebih kalau dia seorang bekerja. Jadi sampai bila pun dia tak dapat RM200 tu untuk ni. Apatah lagi dengan belia di kampung yang tidak ada pendapatan isi rumahnya sampai 10,000. Apatah lagi mereka nak kemukakan satu petunjuk akaun yang menunjukkan pendapatan mereka sampai 10,000. Jadi saya harap bahawa harus kaji balik supaya benar projek ini akan tercapai. Maknanya ada golongan belia khususnya di kampung-kampung juga akan dapat memperolehi untuk kerajaan top up bagi mereka RM200 sebulan walaupun pendapatan mereka itu lebih rendah daripada 10,000. Terima kasih Tan Sri.